Tadi kita janjikan ada seorang tetamu istimewa bersama kita dalam Berita Hijrah. Baik, kita bersama dengan anak kepada Perdana Menteri kita, iaitu Gaddafi Ismail Sabri. Kalau sebut Gaddafi orang tak kenal kan? Ya, Daffy. Apa khabar Daffy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik, alhamdulillah. How are you guys? Okay? Alhamdulillah, semua okey di sini. Baik, Daffy. Apabila mengetahui ayah Daffy yang dipanggil Papa telah dilantik sebagai Perdana Menteri, apa perasaan Daffy? Of course, sebagai seorang anak, saya bangga. Saya bersyukur and I'm very happy. Saya tumpang gembira untuk kejayaan yang dia dah kecap dalam karier dia. I'm happy that dia dapat move another step ahead dalam dia punya kejayaan. Daffy tinggal dengan Papa dan Mama? Atau tinggal... Saya tinggal dengan saya punya parents. Okey, so apa berlaku semalam? Semalam? Okay, saya kat rumah. Lepas tu saya dengar dekat news juga sebenarnya. Dah confirm dah kira pelantikan ayah tu kan. Then saya sempat jumpa dia sekejap dekat rumah. Saya cakap congratulations kat dia. Then after that dia keluar balik. So busy lah. He was quite busy yesterday. Jadi saya pun tak nak kacau sangat dia punya time tu. Okey. Daffy, sebagai seorang anak kan, bagaimana dalam kacamata Daffy sendiri melihat Papa Daffy sebagai seorang ayah dan juga pemimpin? Okay, as a father, of course, he is amazing. Saya memang sangat-sangat rasa beruntung sebab saya ada seorang ayah yang saya boleh buat macam kawan juga dalam masa yang sama. Jadi senanglah bila saya dengan dia kira memang close. Dan sebagai seorang politician, bila melibatkan kejayaan ni, saya rasa dia memang sangat-sangat passionate. Dia suka kerja dia dan bila dia suka something, dia akan buat beraya kan. Dan sebab tu saya rasa akhirnya alhamdulillah lah, ni balasan yang dia dapat daripada segala kerja keras yang dia dah buat selama ni. Dan tugas sebagai Perdana Menteri tentunya lagi berat ya. Dan Daffy, sebelum ni saya ada terbaca yang kongsikan yang bagaimana Daffy dan juga keluarga berkongsi Papa, ayah bersama rakyat Malaysia ya. Jadi perkongsian yang seterusnya ni bagaimana? Saya kira lebih banyak masa akan diberikan kepada negara dan rakyat. Betul lah. Kita orang dah actually set kat kita orang kepala dah actually, kita orang yang family, anak-anak semua kan. Memang lepas ni dia akan busy lah of course sebab tanggungjawab dia lagi besar. Tapi I think benda tu tak apa pun sebab kita orang pun anak-anak ni kebanyakan dah besar. Kita orang pun dah ada hal masing-masing. So eloklah dia busy kot. Taklah dia bosan kat luar rumah kan. Baik Daffy, kalau kita lihat ada Daffy seorang figura yang terkenal juga, seorang selebriti, dan ayah Daffy juga seorang Perdana Menteri sekarang. Jadi tidak mungkin ada tekanan ke? Mungkin ada tekanan daripada media sosial ke, ada orang, yalah maklum sekarang kan, netizen. Jadi macam mana Daffy mempersediakan diri, mental dan fizikal? Sebab memang the nature of our job melibatkan orang ramai kan. Jadi kita akan dapat macam-macam feedback daripada pelbagai jenis orang lah. Jadi kita orang sebenarnya dah biasa dengan benda tu. And apa-apa pun we always try untuk just jadi positif je. Jangan terlalu fikir tentang benda-benda negatif yang orang cakap. And dalam masa yang sama, kita orang cuba try faham yang kita orang tak tahu apa yang orang lain go through in their lives. Mungkin ada kesusahan ke, ada masalah ke yang menyebabkan dia react in a certain way yang mungkin kita tak setuju, tapi dia jadi macam tu sebab situasi dia. So I don't judge, and saya kalau benda negatif, kalau saya rasa tak boleh nak handle, saya tak baca. Okey. Daffy, bagaimana Papa di rumah? Adakah sekiranya ada isu-isu besar negara yang melibatkan Papa, adakah akan dibawa, dibincang, diberi pandangan anak-anak ataupun memang mengasingkan terus tugas kewajipan negara dengan keluarga? Saya rasa when we were younger, masa kita orang muda sikit, selalunya dia memang tak nak bercakap pasal kerja di rumah sebab dia dah fikir kerja kat luar kan. Jadi balik rumah saya rasa dia nak bertenang dan dia nak kita orang rasa macam he's a father, not a politician at home. Tapi dah besar-besar ni, saya rasa dia dah lebih rasa kita orang dah matang untuk suarakan sikit-sikit pendapat yang kita orang ada. So sekali-sekala dia adalah bertanya dengan kita orang pendapat macam situasi tu berlaku, apa kita orang punya point of view kan. So every once in a while lah, saya takkan kata selalu lah. Tapi kalau ikut dia memang selagi boleh dia elak cakap pasal kerja kat rumah.
Ya, Dafi, kami sebagai wartawan memanglah biasa berjumpa dengan ayah Dafi dan juga rakyat sendiri mungkin melihat dari kaca TV. Personaliti beliau adalah jenis cool, jenis tenang. Dan tapi bagi Dafi sendiri kan, mungkin ada sisi-sisi berbeza yang mungkin orang ramai, orang luar tak tahu tentang Dato' Sri semasa dia. Ayah saya Ya. dia seorang yang agak, saya rasa lah, kelakar juga sebenarnya. Orang tak nampak begitu saja. Dia agak kelakar. Dia ada dia punya cara-cara dia tertentu lah. Dia suka menyakat kadang-kadang anak-anak dia kan. So, he's quite playful. Dia agak kelakar. Dia anak bongsu. So, faham-faham lah. Ya. Dan Dafi, Dafi seorang artis, seorang penyanyi, pelakon, ya. Mungkin saya yakin yang kisah Papa ni menjadi satu inspirasi buat Dafi sendiri, ya. Jadi ada apa-apa idea untuk mungkin terbitkan single terbaru mengenai Papa, pengorbanan Papa dan sebagainya. Okay, on that side mungkin belum lagi. Tapi betul lah, saya memang ambil inspirasi daripada his story. Because saya tahu permulaan dia pun di kampung, dia bukannya beranak-beranak terus senang dan ada jawatan segala macam kan. So saya nampak dia build dia punya life daripada bawah. So saya jadikan dia inspiration yang kalau kita nak sesuatu, kita kerja keras, kita boleh capai. Ya, Dafi sebagai seorang rakyat Malaysia juga kan. Jadi mungkin apa harapan Dafi kepada ayah Dafi sendiri dan juga kerajaan baru ni? Okay, saya of course mengharapkan yang dia akan be able to do his part as kita punya Perdana Menteri terbaru dengan sebaik habis. Dan saya harap better things will happen to our country lah di bawah kelolaan dia dan tim baru nanti. InsyaAllah, ya. Dan mungkin Dafi, ya, pelantikan menjadi PM9 adalah satu kebanggaan bukan sahaja kepada Dafi dan keluarga, malah kepada seluruh rakyat Malaysia. Kisahkan, ya, kongsikan satu kisah, ya, yang membuatkan Dafi pernah bangga dan menjadi terharu sebab mengenai Papa. Setiap kali dia ada pencapaian baru macam yang latest ni, of course itu antara saya rasa poin-poin yang of course kita orang sebagai family dia bangga lah kan. Sebab saya secara peribadi saya just kagum dengan the fact yang dia tak pernah berubah. Maknanya daripada dulu sampai sekarang, mana-mana prinsip dia punya tujuan dia berpolitik semua, setahu saya dia tak pernah berubah. Dan dapat pangkat baru ke, naik pangkat ke, tak pernah mengubah dia jadi orang yang berbeza. Ya. Baik Dafi, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Berita Al-Hijrah. Selamat maju jaya, sukses selalu. Terima kasih for having me. InsyaAllah. Dan sampaikan salam kepada keluarga. InsyaAllah. Okey, baik, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu anak kepada seorang Perdana Menteri, ya. Yang juga tular ketika ini, nama beliau kembali tular di media sosial. Apa-apa kita harapkan agar dan beliau juga semua kita dari Malaysia dan mengharapkan yang terbaik kepada Malaysia, kerajaan Malaysia baru ditubuhkan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita perlu berehat sekali lagi.